Salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 2 Mac bersama saya, Debbie Amanda Padan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mengenal pasti pelanggaran prosedur operasi standard SOP sebagai punca utama kes COVID-19 di Sarawak masih tinggi. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ukahambas berkata, kegagalan mematuhi SOP itu dikesan berlaku semasa majlis sosial yang menjadi pencetus kepada kluster baharu. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Dato' Amar Douglas Ugah yang juga pengerusi JPBN berkata, majlis sosial itu termasuk majlis perkahwinan, pengububian, perjudian dan aktiviti sabung ayam. Majlis sosial itu biasanya melibatkan pergerakan antara daerah dari zon merah ke zon-zon yang lain seperti Kapit ke Betong dan Sibu ke Bintulu. Oleh itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri sekali lagi, berapa kali sudah merayu, ini rayu lagi. Semua rakyat, please, patuh SOP. Value your life, value your health. Beliau turut mendedahkan satu kluster besar direkodkan di kawasannya berpunca daripada aktiviti sabung ayam. Today is not reported yet. One long house in my kawasan, I was told a doctor, 50 orang sebab sabung ayam positif. Sementara itu, Dato' Amar Douglas Ugah memberitahu Sarawak mencatatkan 220 kes baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 9,765 kes, manakala 199 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Jabatan Kesihatan Negeri juga mengisytiharkan kluster Bedayan di daerah Serian tamat semalam. Dalam pada itu, sejak pelancaran program imunisasi COVID-19, seramai 8,323 individu membabitkan 9 bahagian di Sarawak telah menerima vaksin COVID-19. Pemberian vaksin fasa 1 melibatkan petugas barisan hadapan di Miri bermula Sabtu ini. Menurut Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri bahagian Miri, Dato' Lee Kim Shin, proses pemberian vaksin akan diadakan di Dewan Eastwood dan Dewan Dato' Permaisuri Permaijaya pukul 3 petang. Dato' Lee Kim Shin merangkap Menteri Pengangkutan Sarawak menerusi kenyataan mendedahkan pemberian vaksin itu akan dilakukan di 6 pusat pemberian vaksin PPV di bahagian Miri. Sebanyak 2 PPV dikhususkan untuk petugas barisan hadapan bagi Hospital Miri dan Hospital Marudi. Untuk pemberian vaksin dijadualkan bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Keprihatinan masyarakat Sibu terus terselah di saat kesukaran dan rintangan dihadapi oleh pihak Hospital Sibu untuk memerangi COVID-19. Terbaru, Yayasan KTS tampil menyumbangkan pelbagai peralatan perubatan bernilai lebih RM345,000 untuk kegunaan Hospital Sibu. Menurut Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai, pertambahan peralatan ini amat dialu-alukan kerana untuk digunakan untuk memantau pesakit COVID-19. Lebih-lebih lagi pemantauan untuk pesakit COVID-19 yang bergejala. Sebab pesakit COVID ini kadang-kadang dia curate very fast. So they need to be close monitored, terutamanya yang bergejala. Yang tidak bergejala ini mungkin tidak menimbulkan masalah, tetapi yang bergejala ini kita perlu monitor dia very closely dan semua alat-alat hari ini adalah untuk maksud tersebut. Katanya beliau juga sentiasa bersama dengan pengurusan Hospital Sibu untuk melihat keperluan lain yang mungkin boleh ditambah di hospital berkenaan. Dalam pada itu, Pengarah Hospital Sibu Dr. Nanta Kumar Tirunavakarasu memberitahu sepanjang 15 tahun bertugas, masyarakat di Sibu adalah antara yang paling pemurah kerana banyak menyumbangkan pelbagai keperluan dan peralatan kepada Hospital Sibu. Ini adalah pelbagai jenis aset lah, daripada feeding pump, infusion pump, Evo machine untuk semua kegunaan pesakit-pesakit yang ternak di Hospital Sibu. Saya amat terharu dan sangat mengucapkan terima kasih kepada semua warga Sibu kerana sudi memberi sumbangan ini. CSR, corporate social responsibility. This is what we
have always been emphasizing that. So and I hope that what we do, what we contribute to the community, to the society, I think will also allow other people to emulate what we are doing now. So that to make our society our a caring society. Sumbangan ini adalah satu polisi syarikannya dalam memainkan peranan mereka dalam masyarakat. Sarawak Energy Berhad komited memberi sokongan yang diperlukan kepada pihak berkuasa yang menangani program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif bagi SEB Lau Kim Swee dalam satu kenyataan media memberitahu sebagai syarikat utiliti SEB berhubung rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi memastikan bekalan elektrik untuk penyimpanan sejuk vaksin di 60 kemudahan kesihatan di seluruh Sarawak. Lau Kim Swee menjelaskan sebilangan kemudahan dilengkapi dengan set penjana sokongan manakala pasukan teknikal ditempatkan 24 jam untuk penggunaan sokongan teknikal dan bekalan akan dipulihkan dengan segera sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik. Pihak SEB juga memberikan penekanan kepada perkara tersebut dan mengambil langkah proaktif untuk berkomunikasi dengan pihak berkuasa yang berkaitan sekaligus memastikan pasukan SEB bersedia untuk sebarang kemungkinan berlaku. Di samping itu, beliau menambah, pasukan operasi juga terlibat secara proaktif dengan hospital swasta untuk sokongan teknikal yang serupa. Sarawak Energy akan terus mematuhi semua arahan yang dikeluarkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri selain terus bekerjasama dengan pihak yang berkaitan bagi memastikan kejayaan program imunisasi vaksin untuk kesejahteraan dan keselamatan penduduk di Sarawak. Hubungan baik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan amat penting untuk memastikan agenda pembangunan di peringkat negeri dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Abdullah Saidul memberitahu ia juga memudahkan perbincangan dan perancangan mengenai keperluan rakyat di negeri ini serta penyaluran peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Tersebut terutama sekali di luar bandar kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak Abang Jo sentiasa agenda pembangunan beliau banyak ke arah ke luar bandar. Beliau menyatakan demikian kepada RTM bersempena dengan Majlis Amanat Perdana setahun Malaysia Prihatin oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beberapa pemimpin negeri yang ditemui juga berharap Tan Sri Muhyiddin Yassin dapat terus mengemudi kepimpinan negara. Ya, so far kita nampaklah apa yang telah berlaku dan kita berharaplah PM kita dikekalkan dan semua program-program yang telah dirancang berjalan dengan baik. Dan selepas COVID-19 ini, kita berharap semua program-program yang telah dirancang kita jalan dengan cepat dan mencapai sasarannya. Dan banyak membawa pembangunan juga kepada negeri Sarawak. Kita mempunyai banyak kesepahaman di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Kerajaan negeri dan persekutuan dilihat sentiasa bekerja keras dalam memastikan kestabilan politik tidak mempengaruhi pembangunan negeri dan negara, malah semakin kukuh bergerak ke hadapan. Sebuah tempat transit gelandangan TTG yang pertama di Sarawak dijangka beroperasi pada Ogos depan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Dato' Sri Fatimah Abdullah berkata, TTG berkenaan terletak di Sibu iaitu menggunakan Rumah Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia Maksak bahagian Sibu di Jalan Sanian. 2020. Beliau berkata ketika ini kerja-kerja pengubahsuaian rumah berkenaan kepada TTG sedang giat dijalankan. Kerja-kerja ubahsuai meliputi penyediaan dewan makan, ruang tidur dan pejabat operasi TTG. Apabila siap kelak, ia mampu menempatkan seramai 40 gelandangan pada satu-satu masa. Konsepnya ialah ini adalah tempat transit ya. Untuk gelandangan, maknanya bukan tempat tinggal ya, yang bukan tempat tinggal tetapi tempat transit. Jadi kita akan sediakan tempat untuk mereka membersihkan diri, mandi ya, tukar pakaian, kemudian sebelum tidur ya, sekurang-kurangnya ada supper ataupun makan malam lah, supper, kemudian tidur.
pada malam hari, pada siang hari mereka boleh keluar. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada sidang media selepas mempromosikan mesyuarat jawatankuasa penyelasan gelandangan Sarawak di Kuching. Beliau mendedahkan kementerian itu juga mencadangkan sebuah TTG ditempatkan di sebuah pusat sokongan sosial komuniti di Jalan Abel, Kuching. Datuk Seri Fatimah bagaimanapun berkata perkara tersebut masih di peringkat cadangan di bawah rancangan Malaysia ke-12 bersama pihak swasta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fatimah memaklumkan seramai 301 orang gelandangan telah berjaya diselamatkan di Sarawak dari tahun lepas hingga Februari lalu. Katanya mereka berjaya diselamatkan menerusi 113 operasi bersepadu dan bersasar yang dilaksanakan di hampir keseluruhan bahagian di negeri ini. Jumlah itu memberi kita gambaran di mana bilangan yang lebih besar supaya fokus dapat kita beri priority areas untuk menangani isu gelandangan. Datuk Seri Fatimah menambah dari segi statistik, bahagian Kuching mencatatkan jumlah tertinggi gelandangan yang berjaya diselamatkan iaitu 109 orang. Menurut beliau, antara punca yang dikenal pasti menyebabkan seseorang individu menjadi gelandangan termasuk masalah keluarga, masalah kesihatan mental serta tidak mempunyai tempat tinggal. 64 orang. Perbadanan Sukan Sarawak SSC menjalin kerjasama rapat dengan Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS dan Kelab Bola Sepak Bandar Kuching KCFC dalam usaha memperkasa sukan itu ke tahap yang lebih tinggi. Ke arah itu, 2 memorandum persetujuan MOA dimeterai bagi memperkukuh kerjasama itu yang berlangsung di Pusat Akuatik Pandalela Rinong, Petrajaya, Kuching. Majlis menandatangani memorandum tersebut disaksikan Menteri Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. MOA pertama antara SSF diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Ong Ki Swee dan Pengurus Bahagian Pembangunan Sukan SFC Ahmad Rozli Hashim dengan Presiden FAS Dato' Musa Majais dan Setiausaha Agungnya Ziadi Pati. MOA itu melibatkan kerjasama pembangunan sukan bola sepak di pelbagai peringkat, khususnya melatih pemain pelapis selain menambah baik sistem pengurusan dan pengelolaan sukan. MOA kedua pula antara SSC dengan KCFC yang diwakili Presidennya Fazaruddin Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Eksekutif KCFC Iswandi Ali Hassan. Dalam ucapannya, Dato' Abdul Karim berharap kerjasama itu membangunkan lagi sukan bola sepak di negeri ini seterusnya mencapai tahap antarabangsa. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi 2 Mac. Jangan lupa daftar menerusi MySejahtera untuk janji temu vaksinasi. Bersama kita lindungi diri daripada COVID-19. Salam hormat dan jumpa lagi.